Di sebalik sebuah impian, tercipta sebuah peristiwa. Hati Emas kali ini membawa sebuah kisah insan di sebalik pacuan empat roda. I think we need to help these people a bit lah. Thomas Fu, 64 tahun, usahawan yang menjalankan perniagaan menjual peralatan perkhemahan dan aksesori kenderaan pacuan empat roda, tidak asing lagi di kalangan penggemar sukan lasak di ibu kota sejak lebih 10 tahun lalu. Bertempat di Jalan Ampang, dia aktif dengan pelbagai aktiviti perkhemahan dan ekspedisi kembara pacuan empat roda mahupun motosikal berkuasa tinggi baik di Malaysia mahupun ke luar negara. Thomas pengasas kepada NGO yang dikenali sebagai 4x4 Relief Malaysia. Dia juga aktif dengan kerja kesukarelawan dan menghulurkan bantuan terutama sekali ke kawasan pedalaman yang hanya dapat dituju dengan menggunakan kenderaan pacuan empat roda. So kita dalam 10 tahun ni ada buat relief untuk gempa bumi ataupun banjir ataupun rumah terbakar, rumah runtuh dengan ini keluarga asnaf dengan untuk bantu orang asli macam itulah, banyak kerja amal lah. Tapi I rasa semua NGO di seluruh dunia katakan United Nations, HCR ataupun UNESCO ataupun mana-mana NGO, yang paling penting is the logistics, the vehicle. And I fikir we are exponent in 4x4. So why don't we use what we know best to do charity work instead of just using the 4x4 to go for fun. So we use the 4x4 to be our logistics to support all the charitable organisation. Thomas individu yang disenangi, mudah didekati dan peramah. Seringkali jika ada pelanggan yang dikenali mahupun pelanggan baru yang ingin membeli barang perkhemahan mahupun aksesori kenderaan, dia sendiri melayan dan memberi cadangan barang yang patut dibeli. Bermula sebagai hobi menghargai alam semula jadi ke Ceruk Rantau bersama rakan-rakan pemilik pacuan empat roda, Thomas mengakui kenderaan lasak memang sesuai sebagai pengangkutan utama untuk menyalurkan bantuan kepada yang memerlukan, terutama di kawasan pedalaman. Titik permulaan hatinya mula terjentiknya hati Thomas untuk melakukan misi kemanusiaan adalah ketika menyertai konvoi pacuan empat roda ke Afrika. Then about 12 years ago lah, ada satu hari I ada ekspedisi dekat Afrika. So kita konvoi Afrika di Namibia dan kita melalui satu kampung, a small village. And then I saw how hard the village was lah. And then people were living on the mud, and then there's no water. And then we are in an expedition with cars and everything we have. So I rasa I think we need to help these people a bit lah. That was the first time kali pertama kita berhenti dan understand what is the problem. And then they told me that their main problem was water. Dia ada masalah dengan air. Pasal dia tempat tu Namibia tu padang pasir kan. Jadi setahun pun hujan 1-2 inci saja. So jadi the water is a problem. So then I felt that lepas that trip I balik Malaysia, then I pun talk to my friends. Then we suggested why don't we help these people and make them a tube well. So project pertama, very first project 11 years ago was building a tube well in Namibia.
Bermula dengan membina pam air di Namibia, sejak itu Thomas tidak lagi menoleh ke belakang dalam menjalankan misi kemanusiaan. Sebagai usahawan, dia perlu bijak membahagikan masa antara perniagaan dan kerja-kerja kesukarelawan. Tanggungjawabnya sebagai ketua sukarelawan adalah suatu tugas yang besar dan memerlukan strategi yang jelas bagi merancang perjalanan misi bantuan dengan lebih efektif. Sokongan daripada sanak saudara dan sahabat handai menambahkan semangat Thomas untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan tanpa mengira agama dan bangsa, terutama di tanah air sendiri. Then more and more people wanted to help lah. Then after that, we got ourselves into a little group called ourselves 4x4 Relief, and then started supporting other NGOs, supporting Mercy, supporting Muslim volunteers, supporting Malaysian Relief Agency, supporting Salam Relief. Lepas tu tahun 2014 tu banjir besar kan dekat Kelantan lah. So that was the first time we mobilised big quantity lah, and mobilised 30 kita dan mula-mula start hantar makanan untuk relief lah. Lepas relief kita pun nampak ini keperluan lah selain daripada makanan lah, is actually medical number one, number two psychological. And then number 3, they need a roof over the head lah. So then from a simple matter of supplying foodstuff to the mangsa banjir dekat Kelantan, we started supplying a shelter. At the beginning, we supplied khemah. Lepas khemah, kita supply temporary shelter. Then lepas cabin, kita buat rumah lah. So that was 6 years ago lah. Then ini 6 tahun lah. We have progressed lah. Each project kita buat, kita pun ada sikit-sikit gambar kan. So bila I discuss with friends and donors and sponsors, I found out one thing lah. Malaysians are very, very generous people. Malaysians have a very good heart. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Thomas gembira dikelilingi sukarelawan pelbagai bangsa dalam menjayakan misi membantu meringankan beban golongan tertentu. Lazimnya, sehari sebelum misi diadakan, sukarelawan mengambil barangan asas yang hendak dibawa di stor bahagian belakang kedai peralatan perkhemahan Thomas. Sokongan daripada beberapa rakan NGO yang berkolaborasi menjayakan setiap misi bantuan dan kemanusiaan amat Thomas hargai. Macam one of our big supporter and donor lah is actually Datin Maslina and Datuk Zainal from the Salam Group of hospitals. They are our major supporter, very strong supporter. So setiap misi atau amal, projek amal yang kita buat lah, kita nak perubatan, kita nak doktor, I minta Datin saja. And selain daripada itu, kita ada foundation macam ECM Libra, the Investment Holding Group, Rise Against Hunger Foundation, kita ada Ferris Wheel, kita ada Mercy Malaysia, kita ada Epic Homes, and lagi banyak individu yang sokong kita come up with the budget and the material. Setiap pemilik kenderaan pacuan 4 roda yang menganggotai NGO ini mempunyai kerjaya masing-masing. Justru setiap misi yang hendak diadakan, Thomas perlu memaklumkan kepada sukarelawan lebih awal, kecuali jika secara tiba-tiba berlaku bencana seperti banjir. Usai menyusun barang keperluan asas mengikut kenderaan yang ditetapkan, Thomas memberi taklimat ringkas bagi memudahkan pergerakan. The most important thing, we have to pray for this good and safe journey. Alright, can we ask somebody to doa selamat? Bergantung kepada lokasi yang dituju dan sumbangan yang diberikan, kadangkala misi yang dilakukan memerlukan sukarelawan berada di kawasan pedalaman 5 ke 7 hari, terutama jika misi menyantuni masyarakat orang asli. Bagi Thomas, setiap perkara baik yang dilakukan pasti akan dipermudahkan.
Episod kali ini mendekati beberapa insan berhati emas yang gemar aktiviti lasak terutama kenderaan pacuan empat roda dan di waktu yang sama menjalankan kerja-kerja kebajikan. Suasana alam semula jadi yang jauh daripada hiruk-pikuk ibu kota menjadi pilihan sukarelawan 4x4 Relief diketuai Thomas Foo untuk bermalam sebelum memulakan misi menghulurkan bantuan keesokan harinya. Memegang tanggungjawab dan amanah daripada rakan NGO mahupun penderma, Thomas memastikan setiap sumbangan disampaikan mencukupi buat sesebuah keluarga. Justru pihak Thomas mengumpul data daripada persatuan penduduk untuk memudahkan pemberian. Bungkusan makanan yang diagihkan terdiri daripada keperluan asas seperti beras, gula, tepung, minyak masak, sardin, mi segera, bawang dan biskut. Datuk Natrah Abdullah, antara sukarelawan yang kerap mengikuti misi kemanusiaan yang dianjurkan Thomas. Kerja-kerja kesukarelawan sudah sebati di jiwanya dan perkenalan dengan NGO ini bermula semasa dia menyertai Rainforest Challenge. Pertama kali saya sebenarnya join satu kumpulan pancuan empat roda yang dinamakan Rainforest Challenge. Ya. Daripada situ saya dikenalkan kepada saudara Thomas Foo dan daripada situlah saya mula berminat dalam misi-misi bantuan kerja-kerja amal 4x4 Relief Malaysia. Sebenarnya minat saya dalam kerja-kerja amal ni di humanitarian mission bermula daripada saya bekerja lagi, sebab di setiap syarikat yang saya bekerja tu mereka ada dia punya corporate social responsibility dan kebanyakan program tu saya design program tu, plan dan juga execute. Kemudian bila saya join 4x4 Relief Malaysia ni pertama kali dan saya amat teruja sehingga kini adalah semasa banjir besar yang berlaku di negeri Kelantan. Bagi Datuk Natrah, kelebihan kumpulan ini kerana setiap sukarelawan mempunyai pacuan empat roda yang memudahkan untuk masuk ke kawasan pedalaman. Dan paling penting, perlu mempunyai jiwa ingin menyantuni mereka yang serba kekurangan dengan hati yang ikhlas. Secara keseluruhannya, sukarelawan teruja bertemu dan menyantuni mereka yang serba kekurangan dan juga mangsa ditimpa bencana alam. Paling tak boleh lupa. Tak boleh lupa masa yang termasuk kampung yang kena banjir tu. Kita tengok rumah dia, apa pun tak ada, dia pun nampak kita bagi barang kat dia, dia terharu, kita pun terharu. Masa tu susah nak lupalah. To me, one thing is very important. I think dalam agama sesiapa pun sama. Niat tu paling penting. Actually, Thomas is great. I mean, the first meeting I went to told us a little bit about the history of 4x4 Relief and how we're really a small NGO, but we have very good sponsors, and because we have the vehicles that you've seen today, we can actually work with the government and other NGOs to get medical supplies and food to other places. When Thomas was explaining that, you could see the passion. He's really genuine and really passionate about how we can really help the other NGOs. So that's what I was saying before, that the idea of combining something I love to do, camping and four-wheel driving, but also helping other people, it's just so cool. Misi kali ini, pasukan 4x4 Relief mengagihkan barangan keperluan asas kepada 4 buah perkampungan orang asli di sekitar Hulu Selangor, Selangor. Seramai 288 keluarga menerima sumbangan makanan termasuk pelitup muka. Berikutan, misi kali ini lebih kepada menyampaikan bantuan dan perlu mengikut SOP. Tiada aktiviti tambahan seperti bermain bola sepak, takraw, sesi mewarna untuk kanak-kanak mahupun remaja yang selalu disediakan sukarelawan. Misi seterusnya ke kampung orang asli Peretak. Perjalanan dari kampung pertama ke lokasi ini mengambil masa kira-kira 30 minit. Lazimnya, pasukan sukarelawan 4x4 Relief berkolaborasi dengan beberapa rakan NGO lain dalam menyampaikan sumbangan. Masing-masing mempunyai tugasan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. My NGO is called Ferris Wheel Organisation. So my job here is we help out to collect all the fundraise for all the makanan lah, the flour, the rice and the biscuits and the
Sardin, all that, to actually work with 4 and 4, where they can go into all this orang asli kampung to actually distribute all this to the orang asli lah. Program ni okay, I think very good lah, of course, sebab boleh tolong, because now the access to macam a lot of times we help the urban poor sebab kita pun from KL, so urban poor tu access to all this macam all the food for the B40 tu okay the access. So we try to reach out to those that's really unreachable sebab susah. All this with the 4x4 relief truck baru boleh masuk ni sungai, all that, all these things. Okay, of course we look for definitely long-term collaboration lah dengan partner dengan 4x4 juga. So then the future plan is that of course we will try to fundraise more. Okay, so we can reach out to more. Sebab I believe there's really a lot more kampungs that haven't been reached out or still stuck there. So this is what we can do to actually liaise together to make things stronger lah. So join 4x4, so in the future kita boleh masuk camping juga, can relax and enjoy the nature, at the same time kita pun buat charity jugalah. Bagi sukarelawan 4x4 Relief Malaysia, mereka tidak pernah berkira dalam melakukan kerja-kerja kebajikan. Apa yang dilakukan ikhlas dan dengan penuh minat. Bagi mereka, masa dan tenaga yang dicurahkan tidak dapat menandingi pengalaman dikumpul tatkala bersama mereka yang serba kekurangan, tidak kira di mana sekalipun misi dijalankan. Kampung Geraci Jaya, kampung ketiga yang dikunjungi. Kedatangan Thomas dan rakan sukarelawannya memang dinanti-nanti penduduk di sini. Acap kali juga NGO 4x4 Relief menyampaikan bantuan kepada penduduk di sini. Thomas tidak menafikan beberapa kali dia mengalami masalah kenderaan terlekat di Tanah Merah dan mengambil masa untuk sampai ke lokasi yang dituju. Namun, ia tidak melemahkan semangatnya untuk terus menabur bakti kepada mereka yang serba kekurangan. Lokasi terakhir kembara 4x4 Relief Malaysia bagi misi kali ini adalah Kampung Kuala Kerling. Sumbangan makanan diagihkan kepada 70 buah keluarga orang asli di bawah jagaan Tok Batin Taufik. Sumbangan yang diberikan beberapa badan NGO yang bekerjasama dengan Thomas sedikit sebanyak membantu meringankan bebanan mereka yang serba kekurangan, lebih lagi ketika pandemik COVID-19. Saya selaku Batin Taufik, Kampung Orang Asli Kuala Kerling, mengucapkan ribuan terima kasih kepada 4x4 Relief Malaysia kerana sudi menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung saya ini. Setiap sukarelawan mempunyai tanggungjawab tersendiri dalam misi yang disertai. Dikala rakan-rakan lain sibuk menghantar sumbangan, beberapa sukarelawan berada di kawasan perkhemahan menjalankan tugas masing-masing. Nur Hayati Jamaluddin dan Fazli Kurzaini Idris sering ditugaskan Thomas untuk memasak bagi rakan sukarelawan dan kadangkala penduduk kampung yang disantuni. Saya sebetulnya start betul-betul dengan Relief 4x4 ni bermula 2018 sehingga sekarang. Dan tugas utama saya mula-mula masuk Relief ni hanya sebagai sukarelawan. Dan kebanyakannya saya banyak menolong di bahagian kitchen bersama Kerok. Dan kita orang memang selalunya ditugaskan untuk menyediakan makanan untuk sukarelawan Relief lah. Kita kalau itu kan satu trip tu paling kurang 30 orang dan boleh membawa ke 60 orang, 70 orang. Dan selalunya malam terakhir di kampung-kampung orang asli kami akan masak kenduri untuk orang-orang kampung. Tengoklah kampung tu kadang-kadang ada 200 orang, 300 orang. Kita boleh cater lah untuk seramai itu. Mustafa Al-Bakri, mesra disapa Pak Mus, antara sukarelawan 4x4 Relief Malaysia yang aktif. Biarpun sudah berusia 61 tahun, dia masih kuat mengurus Gua Damai Extreme Park yang terletak di Batu Caves, Selangor. Di sini antara lokasi tempat pertemuan rakan-rakan pacuan 4 roda berkumpul di hujung minggu jika tiada misi menghulurkan bantuan. Jumlah ahli NGO ini melebihi 500 orang
dan mereka terdiri daripada ahli perniagaan, wakil korporat, juruterbang, pensyarah, doktor, arkitek dan merangkumi pelbagai bangsa. Berikutan, setiap misi sering bertukar-tukar sukarelawan. Tak kala berjumpa, mereka sering berkongsi pengalaman. Saya dah memiliki 4x4. Mana minat 4x4 tu memang kental lah. Tiap-tiap tahun tak pernah miss. Mesti masuk event. So bila banjir besar 2013 di Kuala Kerai. Paling besar tu kami rakan-rakan 4x4 ni semua berkumpul untuk membantu mereka. Start dari situlah sampai sekarang. Kita akan jadi banyak pengikut-pengikut yang 4x4 akan bantu sebab kami pergi bantu kawasan-kawasan yang terpencil. Kawasan yang mungkin jabatan kerajaan tak boleh sampai. Jadi itu yang kelebihan kami 4x4 yang semua yang dah tegar, yang dah modified betul semua tu. Dan jiwa mereka, memang jiwa penyayang, jiwa membantu ada, tak kira kaum bangsa. There are many people who want to do charity, tapi dia tak tahu macam mana, tak tahu nak bantu mana. So bila you dapat maklumat, you bagi tahu, you minta, guarantee you dapat. And then also kita percayalah, when we are doing God's work lah, charity work lah, the money will come lah. Pak Mus menguruskan Damai Extreme Park ini. Ia terbuka kepada orang ramai yang ingin mencuba aktiviti lasak, memanjat batu atau rock climbing. Jack Lai antara sukarelawan 4x4 Relief yang gemar sukan ini. Ia aktiviti mencabar diri dan minda. Begitu juga dengan memandu pacuan 4 roda memasuki hutan. Kedua-duanya mempunyai persamaan. Rock climbing sebab kita tak tahu path dia. Kalau you orang baru kan, dia punya path dia adalah berlainan. Sama juga dengan misi. Bila kita pergi misi kan, kita tak tahu apa yang lies ahead kat kita. So, kita kena prepare for changes. So, selalu kan kita macam masuk kita off-road kan. Kadang-kadang kita ingatkan jalan dia bagus, senang nak masuk kan. Tapi kan bila dah sampai sana, jambatan rosak. Kemudian ataupun kereta masuk ke seluk semua tu kan. So itu satu cabaran yang tak diduga. Sama juga dengan ni. Thomas Fu, insan mempunyai jiwa yang sentiasa ingin membantu mereka yang serba kekurangan tanpa mengira umur, fahaman agama dan bangsa. Bagi dirinya, dia akan terus membantu selagi daya. Thomas, insan yang benar-benar ikhlas memberi bantuan, tidak pernah mengharapkan apa-apa balasan. Yang penting, hati emasnya gembira melihat kebahagiaan individu yang dibantu.